kita kehilangan kebebasan dalam sekelip mata. Sejak kes pertama direkodkan pada 25 Januari 2020, Barisan Hadapan Negara terus komited melandaikan rantaian wabak COVID-19 walaupun setahun sudah berlalu. Lelah pengorbanan itulah yang telah mengemudi nurani Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan atau JAWI menyantuni petugas Barisan Hadapan Negara yang bertungkus lumus mengekang penularan pandemik COVID-19 dengan memberi sumbangan makanan. JAWI Food Bank dilancarkan pada 13 Mac 2019 dengan tujuan meringankan beban warga kota yang memerlukan makanan. Pada peringkat awal, masjid menjadi nadi utama kepada usaha murni ini. Tetapi apabila ramai yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19, JAWI Food Bank bersama rakan strategiknya mula menggerakkan langkah agresif dengan berfokuskan kepada anda sumbang, kami sampaikan. Restoran Ali Maju yang dimiliki oleh Datuk Jawahar Ali Taib Han adalah rakan strategik sejak JAWI Food Bank ditubuhkan. Keikhlasan Datuk Jawahar Ali jelas terselah apabila beliau berlapang dada mengagih makanan kepada penduduk yang tinggal di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, sama ada kepada penduduk mahupun kepada petugas Barisan Hadapan Negara. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama-sama di Restoran Ali Maju. Hari ini JAWI Food Bank kita memantau proses persediaan ataupun penyediaan makanan tengah hari yang kita akan serahkan pada hari ini di Institut Jantung Negara dan juga Pusat Sementara Gelandangan di Setiawangsa. Jadi pada hari ini kita ada menu seperti nasi biryani bersama dengan ayam goreng dan juga kuah kari. 100 pack pada hari ini kita akan hantar kepada IJN dan juga 70 pack kepada Pusat Sehenti Gelandangan di Setiawangsa. Setiap rezeki itu ada rezeki orang lain di dalamnya. Itu yang dijawab oleh Datuk Jawahar apabila ditanya tentang kesudian Restoran Ali Maju bekerjasama dengan JAWI Food Bank dan bersimpati dengan Barisan Hadapan Negara semasa operasi perniagaan beliau turut terjejas. Kami pada tahun 2020 lagi, pada tahun sudah, pada bulan 3 lagi, diamanahkan oleh Jabatan Agama Islam, JAWI, sebagai rakan strategik kerjasama dengan JAWI Food Bank untuk membekalkan makanan kepada subjek yang dikuarantin di Jalan Masjid India. Itu mula-mula sekali kami hantar bekalkan makanan. Dan Alhamdulillah lepas tu kita juga bekerjasama dengan JAWI Food Bank ni untuk bekalkan makanan pada frontliner pula. Di Hospital Putrajaya, Hospital Serdang umpamanya, lepas tu Hospital Tuanku Mizan, University Hospital dan mana-mana tempat yang ditentukan oleh pihak JAWI Food Bank. Ini kerana sebelum pengendali makanan dilantik oleh JAWI Food Bank untuk mengagihkan sumbangan, premis mereka akan diaudit bagi memastikan mutu sajian makanan menepati keperluan JAWI Food Bank. Saya rasa ini bukan satu peluang pada saya, tapi sebenarnya merupakan satu amanah yang sangat saya hargai dan kita buat sebaik mungkin. Maknanya kualiti makanan kita jaga, kesegaran makanan tu juga kita tak nak ada kes-kes umpamanya keracunan makanan. Alhamdulillah sampai hari ini segala apa yang diamanahkan, begitu juga makanan untuk gelandangan di Setiawangsa, di Sentul umpamanya, ada juga di Persatuan Orang Buta di Brickfield, dapat kami zahirkan sebaik mungkin dan insya-Allah program-program sebegini akan kami teruskan dan ada juga kami bekalkan makanan-makanan kepada NGO dan masjid dan surau yang memerlukan makanan ketika PKP baru-baru ni. Asian Taste yang mula beroperasi sejak 2009 turut menjadi rakan strategik JAWI Food Bank yang bertanggungjawab mengagihkan makanan kepada Barisan Hadapan Negara, khususnya
petugas perubatan di sekitar wilayah persekutuan. Kita dipertanggungjawabkan oleh Jabatan Jawi, Food Bank Jawi, setelah mendapat pilihan daripada Food Bank Jawi lah. Dari situ kita dapat daripada Dewang untuk menghantarkan makanan-makanan daripada frontliner dan sebagainya. Lagipun kita dah dapat persetujuan pada Dewang tentang kualiti dan penyampaian dan penghantar makanan, penyediaan daripada segi kualiti lah. Bagi Jawi Food Bank, hasrat murni mereka melakukan pemantauan berkala hanyalah satu, memastikan penerima bantuan atau sumbangan makanan yang terdiri daripada barisan hadapan negara dapat menikmati juadah makanan yang berkualiti sepanjang waktu bertugas. Alhamdulillah, pada pagi ini saya akan memperkenalkan ini adalah dapur Asiantis yang salah satu caterer yang terlibat dalam pengendalian untuk makanan untuk frontliners yang di bawah Jawi Food Bank yang kita agihkan pada setiap hari. Dan pada pagi ini saya nak memperkenalkanlah ini di antara dapur yang dijadikan tempat penyediaan masakan kita pada pagi ini. Ini adalah menu yang akan disajikan pada hari ini untuk diagihkan kepada petugas-petugas hospital dan juga pasukan keselamatan yang Jawi agihkan kepada penerima di wilayah persekutuan. Makanan yang kita serve mana pack food. Okey, makanan kita buat routing lah, hari-hari bertukar. Nasi putih, kita ada ayam dan kita ada ikan dan berbagai masakan yang kita akan bagi pada Dewang lah. Kita ada daripada Jawi baru-baru ni datang untuk menengokkan macam mana presentation food, kualiti makanan dan macam mana cara masak dan kebersihan di tempat premis restoran kita bang. Dan di Central Kitchen lah. Inilah matlamat yang ingin disuburkan oleh Jawi Food Bank ketika bersedekah sebagaimana yang disebut Surah Al-Imran ayat 92 yang bermaksud kamu tidak sesekali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian sebelum kami dermakan sebahagian apa yang kamu sayangi. Saya mewakili hospital sangat berbesar hati atas penerimaan sumbangan makanan kepada frontliners kita. Kita agihkan dalam 100 setengah kepada frontliners. Sesungguhnya mereka sangat banyak menyumbangkan kepada pihak hospital, kepada rakyat, khususnya pada pada zaman penularan wabak COVID-19 inilah yang makin berleluasa. Bermula daripada PKP 1.0 18 Mac 2020 yang lalu sehinggalah sekarang kita telah membelanjakan lebih kurang hampir 4 juta. Ini adalah sumbangan daripada pelbagai pihak, termasuklah daripada masjid-masjid dan surau Jumaat yang memberikan sumbangan. Yang keduanya daripada rakan-rakan strategik, agensi-agensi dan seterusnya daripada rakan-rakan korporat. Antara rakan-rakan korporat yang membantu kita daripada pihak yang membayar zakat kepada Baitul Mal juga dan juga rakan-rakan strategik daripada kalangan pengusaha restoran. Kita dapat sumbangan daripada berbagai pihak untuk menggambarkan kesepaduan kita dalam menghadapi pandemik COVID-19 dan ini menunjukkan bahawa kita sama-sama bersepakat untuk mengelakkan perbezaan tetapi bersatu untuk memberikan bantuan. Umpama mati hidup semula. Itulah yang dirasai oleh bekas banduan di Malaysia apabila Pertubuhan Rakan Gulam Kembali atau Pergak memperkenalkan program I Kembali, iaitu satu inisiatif yang membolehkan tahanan kategori orang bebas berlesen kembali bekerja dengan majikan yang terpilih. Ini secara langsung memberi sinar baru kepada bekas penghuni tirai besi untuk menikmati kehidupan yang lebih bererti apabila mereka kembali ke pangkuan masyarakat.
berkaitan dengan program ni, kami ambil idea ni daripada US dan Australia, membawa masuk ke Malaysia dan kami buat konsep hijrah dan advokasi industri. Okey, kenapa saya tertarik untuk buat program ni? Kerana ini adalah orang kata kebajikan kemasyarakatan. Iaitu masyarakat rakyat Malaysia perlu ambil satu orang kata perubahan yang drastik lah, kerana keadaan pandemik COVID yang sangat tinggi yang kita tidak perlulah utamakan apa orang kata warga asing. Ambillah warga tempatan, rakyat Malaysia diutamakan. Datuk Seri Siti Murni Sheikh Ahmad adalah tulang belakang yang membuka peluang kedua kepada bekas banduan dalam membina semula kehidupan baru. Sebagai pengerusi Pergak, pihaknya bertindak sebagai pemudah cara bagi menghubungkan bekas banduan, orang diparol dan orang diselia dengan bakal majikan mengikut kemahiran yang diperolehi semasa di dalam penjara. Golongan-golongan dorang ini boleh menjadi pekerja buruh yang mana boleh menempatkan di market industri kilang, perkhidmatan, pertanian, berbagai-bagai sektor lagi lah, construction, service sector, whatever. So pada saya itu tidak ada kekangan kita untuk ambil pekerja asing ketika ni. Marilah kita beramai-ramai memberi dorang peluang untuk ambil mereka ni. Perkilangan, perkhidmatan, pembinaan, pertanian dan peladangan, pemasaran serta pengurusan adalah sektor pekerjaan yang dipilih untuk menempatkan peserta program I Kembali. Sejak Jun 2020, lebih 300 bekas banduan berjaya mendapat pekerjaan dengan gaji permulaan antara RM1,200 hingga RM2,000 sebulan, termasuk tempat penginapan. Saya lihat Pergak ini atau Pertubuhan Rakan Gulam ini, saya rasa dan Jabatan Penjara mendapati bahawa mereka ini amat membantu kerajaan untuk menguruskan bekas banduan ataupun orang yang bebas berlesen ini untuk berada dalam masyarakat dan meneruskan kehidupan. Mengikut perancangan Pergak, 10,000 bekas banduan akan bersama program Kembali menjelang akhir 2021. Ini secara tidak langsung, Pergak dapat membantu pihak penjara mengurangkan kapasiti maksimum tahanan yang semakin sesak di dalam penjara. Dalam masa yang sama, I Kembali turut membantu negara mengurangkan kebergantungan tinggi kepada buruh asing. Usaha ini satu usaha yang baiklah, usaha yang murni, ya. Sebab kita melakukan sesuatu kebaikan ini, melakukan perubahan seseorang individu ini akan lebih baik daripada kita melakukan pelbagai usaha. Tetapi jika usaha ini kita dapat membawa mereka ini ke jalan yang baik, itu satu usaha yang amat diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil tapak tangan, nyiru ditadakan. Itu yang berulang kali disebut oleh bekas banduan bila ditanya oleh Persada Jurnal mengenai program I Kembali. Bagi Amir Fikri, I Kembali tidak ubah seperti memberi keyakinan kepada dirinya setelah dibebaskan. Kira saya ikut program I Kembali ni memang bagus lah. Kira memang terbaik sekali lah saya cakap. Sekarang saya kira fikir-fikir alhamdulillah masyarakat pun boleh terima saya dapat yang peluang kedua ni, saya betul-betul nak cuba yang saya boleh berubah macam tu lah. Begitu juga dengan Abdul Sadam Tatung. Dengan pekerjaan dan pendapatan yang stabil, beliau dapat merasai pengalaman menjadi orang biasa setelah bertahun menjadi penghuni rumah pasung. I Kembali ni terbaik tau. Mengadakan menyebabkan kita kepulihan, ada untuk kita berubah, ada untuk masa depan kita. I Kembali ni. Sampai bila kita jadi macam ni? Keluar masuk sampai bila? Sampai tua. Jangan tunggu sampai tua. Berubahlah, masuk I Kembali. Tolong sediakan pekerjaan, membagi peluang kedua. Inilah peluang yang sangat diharapkan apabila kembali ke pangkuan masyarakat. Kerana dengan memegang status bekas banduan, ia mengundang pelbagai persepsi yang sukar ditelan oleh penghuni tirai besi.
bila dah salah, yang penting mau ubah balik. Jadi sekarang dia mau kerja, kita bagi satu peluang. Jadi dia pun mau dia kerjasama jugalah. Dia betul-betul nak kerja, nak cari wang, bukan nak balik ke dulu. Kalau dia ada keluarga mungkin lagi baiklah. Jadi dia ada kerja, keluarga membagi sokong, mungkin dia boleh lagi baik daripada dulu. Di mana terdapat 2 orang banduan yang telah bekerja sejak ia mula dilancarkan 5 bulan yang lalu. Dan pada hari ini telah menerima 2 orang lagi bekas banduan. Jadi ini menunjukkan bahawa majikan juga telah menaruh kepercayaan terhadap program Ai Kembali ini, di mana bertujuan untuk mengurangkan pengulangan jenayah oleh banduan dan akhirnya ia tidaklah masuk kembali ke dalam penjara. Inilah yang dikatakan, kemarin adalah sebuah cerita, hari ini adalah kehidupan dan esok adalah harapan. Semoga peluang kedua yang diberikan oleh Pergak dapat dimanfaatkan oleh mereka yang diberi peluang kedua. Pandemik COVID-19 membawa cerita pahit di sebalik tirai kehidupan manusia, terutama bagi golongan miskin bandar. Warga Putrajaya tidak terkecuali berada dalam radar kemelut yang dicetuskan oleh COVID-19. Mengikut rekod Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau MAWIP, di Putrajaya sahaja terdapat 2,844 asnaf yang menerima dana zakat. Apabila penularan COVID-19 berlarutan hingga hari ini, MAWIP menjangkakan angka tersebut akan bertambah. Memahami setiap degup jantung mereka yang diuji dengan kesempitan, MAWIP menggerakkan usaha dengan membantu golongan yang terjejas pendapatan menerusi Kedai MAWIP. Kedai MAWIP diuruskan oleh MAWIP Dagang Sdn Bhd. Ditubuhkan pada 2011 dan pada waktu ini Kedai MAWIP mempunyai 2 cawangan lah, di Persi 5 Putrajaya dan di Persi 9 Putrajaya, dan dijangkakan perancangan untuk kita tambah Kedai MAWIP ni di Lembah Kelang, insya-Allah. Kedai MAWIP ditempatkan di Presin 5 dan Presin 9 Putrajaya. Kedai serbaneka ini diurus sepenuhnya oleh MAWIP Dagang Sendiran Berhad, sebuah anak syarikat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang menjalankan aktiviti peruncitan dan pembekalan sejak 2011 dengan slogan Bersama Menyantuni Rakyat. Alhamdulillah, saya ni saya dapat dari pengusaha tempatan, ada juga yang dari pasar. Memang dia orang menjual di pasar, kita orang ambil dari dia orang secara borong. Kebanyakan barang-barang yang kami bungkus semua kami letak di MAWIP, dan juga ada beberapa kedai lain lagi lah. Juga untuk individu order juga yang ada order dengan kita melalui WhatsApp dan kios store. Saya membekalkan kepada MAWIP setiap 2 minggu sekali lah. Kalau kadang-kadang saya akan cek lah stok, ataupun MAWIP akan call saya. Kalau awal saya akan top up awal lah. Popcorn ni saya buat sendirilah, homemade punya. Yang jelas, niat yang ikhlas pasti akan membawa perubahan yang jelas. Biarpun patah sayap bertongkat paruh, Kedai MAWIP masih tegak beroperasi dalam ekonomi tidak menentu sepanjang pandemik COVID-19. Dengan adanya Kedai MAWIP ini, sedikit sebanyak telah membuka ruang kepada mu'alaf-mu'alaf untuk menjana pendapatan. Kami adalah pengusaha untuk Hasni Venture yang mengeluarkan barang serunding weyah, sos pencicah weyah dengan dimsum. Kami menghantar barang ke Kedai MAWIP ni bermula daripada tahun lepas.
Kami hantar dalam 2 minggu sekali di Pesin 5 ni dengan di dekat Pesin 9. Kami mengusahakan bermula secara full time bermula pada tahun lepas 2019, dan itu adalah untuk membantu ekonomi kami sendiri, dan juga kami juga membuka untuk ejen supaya boleh membantu ekonomi orang di luar, orang lain jugalah. Saya pun berharap usaha yang kami jalankan ini dapat membantu, walaupun kami adalah peniaga bermula daripada asnaf, dan kami memang berhasrat untuk keluar daripada asnaf, di mana satu masa nanti kami sendiri akan membantu asnaf-asnaf dan juga usahawan-usahawan asnaf supaya mereka bangkit dalam perniagaan. Bagi pihak Mawib, inilah tanggungjawab sosial untuk menjaga kebajikan ummah. Selain daripada menawarkan harga yang mampu beli dan berkualiti, kedai Mawib juga membuka ruang kepada pelanggan untuk berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Melalui konsep membeli sambil menyumbang kepada asnaf, penduduk di kawasan kejiranan ataupun di luar Putrajaya boleh memilih sama ada membeli barangan untuk disedekahkan atau tidak mengambil baki pembelian, dan boleh juga menempatkan sendiri barangan keperluan asas di ruang gerobok rezeki yang terdapat di bahagian luar kedai. Tujuan saya untuk membantu orang yang lagi memerlukan, dan di waktu pandemik COVID-19 ni mungkin ada sesetengah pihak yang diberhentikan kerja, kurang pendapatan, dan ini cara saya untuk membantu mereka meneruskan kehidupan. Alhamdulillah, sambil kita beli ni kita niat bersedekah kan. Terima kasihlah kepada usaha yang Mawib telah lakukan. Terima kasih kepada Mawib dan juga Majlis Agama Islam Wilayah. Tahniah kepada mereka dan kepada pihak-pihak yang bantu usaha-usaha murni ini. Langkah kita sebagai rakyat sepatutnya ada kesedaran ini, dan sepatutnya terus menyumbang, jangan berhenti. Ya. Alhamdulillah, terima kasih, dan saya akan support usaha ini, insya-Allah. Bakul infak adalah sebahagian daripada budaya bersedekah yang diamalkan secara meluas sejak dari zaman Turki Uthmaniyah dahulu. Konsep yang sama suburkan oleh kedai Mawib bagi memberi peluang kepada mereka terkesan dengan masalah keuangan dan juga yang berkemampuan menghulurkan bantuan. Kerana harta itu amanah, dalam setiap rezeki kita ada juga rezeki orang lain yang kurang bernasib baik di sekeliling kita. Baik, untuk makluman pelanggan dan yang lain, di mana sumbangan anda semua ni di Bakul Infak ni, jadi kami akan membeli barang-barang kemulan tu dan kami akan pamerkan atau letakkan di gerobok rezeki ni. Jadi barang-barang ini memang sesiapa saja yang memerlukan, yang merasa dirinya memerlukan, bolehlah mengambil sekadar perlu barangan yang ada di sini. Tidak perlu meminta izin kepada kami. InsyaAllah mana yang mengambil, kita mendoakan supaya boleh membantu sedikitlah kehidupan mereka. Bantulah mereka untuk membantu golongan yang memerlukan, kerana sedekah dibalas dengan kecukupan. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 10. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasan kepada kamu dan tidak akan dianiaya.